Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan tentang tajuk perpaduan nasionalisme. Berikut merupakan isi kandungan yang terdapat di dalam video. Yang pertama ialah pengenalan, yang kedua ialah konflik, yang ketiga ialah kesepaduan sosial, kesepaduan nasional, seterusnya proses kesepaduan nasional, kaedah pemantapan, cabaran dan akhir sekali adalah penghayatan. Untuk pengenalan, kesepaduan sosial merupakan elemen penting dalam memastikan sesebuah komuniti atau negara itu berada dalam keadaan aman dan harmoni. Ia merupakan prasyarat kepada keadaan yang stabil dan masyarakat tanpa konflik. Oleh yang demikian, kesepaduan sosial merujuk kepada satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta memiliki perasaan cinta dan bangga terhadap negara. Topik pertama adalah konflik kesepaduan sosial. Punca berlakunya konflik kesepaduan sosial adalah apabila tiada nilai bersama dalam kalangan masyarakat dan tidak menghayatinya dan berkongsi bersama. Perkara ini telah mencetuskan kerusuhan etnik pada 13 Mei 1969. Pelbagai usaha kerajaan dalam membendung isu konflik kesepaduan sosial. Antaranya ialah pada tahun 1971, rakyat Malaysia telah diperkenalkan dengan dasar ekonomi baru dan ia berlangsung hingga 1990. Namun begitu, perpaduan yang diidamkan tidak dapat dicapai. Pada tahun 1991 pula, rakyat Malaysia telah diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad tentang konsep wawasan 2020 yang berteraskan konsep bangsa Malaysia, iaitu suatu bentuk perpaduan yang akan dijangkakan tercapai pada tahun 2020. Namun begitu, pada tahun 2009, tiada sebarang tanda-tanda jelas di mana perpaduan yang diharapkan itu akan dicapai. Oleh disebabkan itu, konsep Satu Malaysia mula diperkenalkan pada tahun 2009 oleh Datuk Seri Najib Tun Razak untuk merangsang masyarakat Malaysia ke arah perpaduan. Kesepaduan sosial ini ditekankan kerana ia merupakan prasyarat kepada perpaduan yang diinginkan oleh Malaysia, meskipun ia baru tercapai setelah 42 tahun melaksanakan beberapa usaha untuk meningkatkan kesepaduan sosial. Kesepaduan sosial ini diperkukuhkan lagi dengan melancarkan wawasan kemakmuran bersama 2030. Hal ini bertujuan untuk memberi suntikan baharu agar kesepaduan dapat dikukuhkan melalui perkongsian ekonomi yang adil. Ianya sekaligus dapat menjadikan ekonomi Malaysia lebih berdaya tahan serta menyuburkan perpaduan dalam kalangan rakyat. Dalam perjuangan mengeratkan kesepaduan sosial, terdapat juga cabaran yang dihadapi. Antaranya adalah isu sensitif melibatkan hubungan kaum. Yang kedua, penggunaan media sosial yang terbuka. Sebagai contoh, Facebook, Instagram dan Twitter. Perbezaan ideologi politik dalam kalangan rakyat. Sikap toleransi masyarakat yang semakin merosot. Antara faktor-faktor berlakunya konflik adalah kurang interaksi antara kaum, tidak menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantaran, tidak peka dan memahami budaya kaum yang pelbagai, tidak menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara,
dan tidak menggunakan bahasa yang sopan apabila bertutur sesama rakyat. Okey, untuk topik seterusnya pula adalah proses kesepaduan nasional. Okey, di sini terdapat 4 jenis proses kesepaduan nasional. Yang pertama adalah akomodasi, akulturasi, asimilasi dan terakhir adalah amalgasi. So, untuk proses yang pertama iaitu akomodasi. So, proses ni kita boleh juga panggil dia sebagai situasi menang-menang atau yang selalu kita panggil iaitu win-win situation. Okey, apa yang dimaksudkan dengan akomodasi ni? Akomodasi ni adalah sejenis proses yang melibatkan kerjasama antara dua pihak ataupun lebih, dan pihak-pihak tersebut mempunyai matlamat masing-masing. Okey, sebagai contoh, kat negara Malaysia ni kita menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tapi tak semestinya wajib untuk semua orang gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa daily life mereka lah. So, Malaysia ni benarkan bahasa lain untuk kita communicate dengan orang, seperti bahasa Cina, bahasa India dan juga bahasa lain-lain lah. Okey, untuk proses yang kedua pula iaitu akulturasi. So, untuk proses akulturasi ni, proses ini dimaksudkan dengan proses penerimaan unsur budaya daripada satu kelompok masyarakat yang lain dengan kelompok masyarakat yang lain. Okey, sebagai contoh, pakaian barat. Okey, walaupun unsur ni masyarakat Melayu telah mengolahkan untuk jadikan sebagai unsur kebudayaan dia orang sendiri, tetapi masyarakat Melayu ni masih lagi kekalkan identiti dia orang sebagai orang Melayu dan sering pakai baju tradisional seperti baju Melayu lah. So, identiti dia orang tu dia orang tak hilangkan. Okey, untuk proses yang ketiga iaitu proses asimilasi. So, proses asimilasi ni adalah proses yang di mana penggabungan kebudayaan masyarakat yang berbeza bagi membentuk satu kebudayaan dan identiti masyarakat yang baru. Okey, proses ini berlaku apabila golongan minoriti bersedia untuk menyerap budaya golongan majoriti ataupun sebaliknya lah. Bagi proses yang terakhir iaitu proses amalgasi. Okey, proses amalgasi ni adalah proses asimilasi juga, tapi amalgasi ni adalah proses tahap asimilasi yang paling tinggi. Okey, macam mana proses ini berlaku? Okey, ia terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk budaya dan juga ras yang baru. Okey, sebagai contoh proses amalgasi adalah daripada proses perkahwinan campur etnik. Okey, macam mana proses ni boleh menjadi contoh pada proses amalgasi? Sebab daripada proses perkahwinan campur ni, ia akan menghasilkan generasi yang baru yang mempunyai budaya yang baru. Okey, seterusnya adalah kaedah pemantapan kesepaduan sosial di Malaysia. Terdapat 3 cara untuk memantapkan kesepaduan sosial di Malaysia. Yang pertama, menjadikan rukun negara sebagai teras budaya. Yang kedua, mematuhi dan menghormati Perlembagaan Persekutuan. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pertuturan bersama. Okey, so poin yang pertama adalah rukun negara sebagai teras budaya. Terdapat 5 prinsip rukun negara yang digariskan. Antaranya adalah rukun negara pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Bangsa dan negara ini diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Prinsip ini harus ada pada setiap warga negara supaya dapat mewujudkan keharmonian antara agama dan kaum. Seterusnya adalah kesetiaan kepada raja dan negara.
Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Yang di-Pertuan Agong diangkat sebagai ketua negara. Institusi raja haruslah dihormati kerana ia merupakan lambang dan payung kedaulatan negara. Dan yang ketiga adalah keseluruhan perlembagaan. Prinsip ini menekankan perlunya rakyat menerima dan mematuhi perlembagaan. Rakyat perlu memahami sejarah perlembagaan negara supaya tidak mudah terpedaya apabila terdapat pihak yang cuba memutarbalikkan negara. Dan prinsip yang keempat adalah kedaulatan undang-undang. Negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Kewujudan undang-undang menjamin kehidupan anggota masyarakat bergerak dengan licin dan teratur tanpa sebarang kekacauan. Dan rupa yang terakhir adalah kesopanan dan kesusilaan. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila sangat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain, terutamanya dalam masyarakat berbilang kaum di negara ini. Sekiranya mempunyai nilai-nilai baik tersebut, sudah tentu semua orang lebih beretika dan lebih baik ketika menjalani kehidupan seharian. Mata kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan tenaga dan jiwa kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Baik, Kadet. Okey, poin yang kedua pula ialah mematuhi dan menghormati perlembagaan persekutuan. Antara tujuan utama perlembagaan ialah menjamin keutuhan dan kedaulatan negara. Perlembagaan boleh menjamin keutuhan dan kedaulatan sesebuah negara. Ia merupakan undang-undang tertinggi yang perlu dipatuhi dalam menentukan hala tuju sesebuah negara. Dan yang kedua ialah sebagai rujukan. Dengan adanya perlembagaan sebagai undang-undang, negara, pihak-pihak yang bertentangan antara satu sama lain boleh menjadikannya sebagai sumber rujukan untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Dan yang ketiga, mewujudkan kestabilan negara. Walaupun perlembagaan boleh dipinda, namun ia tidak boleh dilakukan dengan sewenangnya. Sebarang pindaan perlembagaan yang dilakukan dalam mana-mana negara mestilah berdasarkan perlembagaan juga. Jika pindaan boleh dilakukan dengan mudah dan mengikut kehendak pemimpin, maka ini akan menghasilkan satu keadaan kucar-kacir apabila pemimpin itu mungkin bertindak sesuka hatinya. Dan yang keempat ialah mengawal perjalanan kerajaan. Dengan adanya perlembagaan, segala tindakan para pemimpin dapat diketahui dan dipastikan. Ini kerana segala tindak tanduk mereka mestilah berdasarkan kepada perlembagaan yang telah dicatatkan. Dan yang kelima ialah mengekalkan keamanan. Dengan adanya perlembagaan ini, pucuk pimpinan yang berlaku selepas pilihan raya tidak akan menyebabkan sebarang kesan ke atas negara maupun corak pemerintahan. Ini kerana setiap pemimpin dari politik mestilah mempunyai cita-cita atau konsep yang sama dalam mengendalikan negaranya. Mereka sepatutnya memerintah negara dengan tujuan yang sama sebagaimana pemimpin yang terdahulu dan yang akan datang. Tujuan pemerintah tidak akan terkeluar daripada maksud berusaha memenuhi kehendak dan aspirasi rakyat. Dan yang poin yang terakhir adalah perlembagaan menjamin keamanan sesebuah negara. Dengan adanya perlembagaan, rakyat dapat menjamin undang-undang bahawa tidak akan ada unsur-unsur diskriminasi di kalangan mereka. Dan poin yang ketiga dan terakhir adalah menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pertuturan bersama. Malaysia memilih untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi bahasa perhubungan utama sesuai dengan sejarah. Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963, satu daripada cabaran negara lah untuk memastikan wujudnya integrasi nasional antara Sabah dan Sarawak dengan semenanjung Malaysia. Jadi, bagi
memastikan kaedah pemantapan kesempatan nasional Malaysia dapat dimantapkan. Bahasa kebangsaan diguna untuk boleh berinteraksi antara satu sama lain. Terima kasih dan itu sahaja. Akhir sekali adalah penghayatan nilai. Masyarakat Malaysia perlu terus menyumbang kepada pembangunan tamadun bangsa Malaysia. Justru, masyarakat Malaysia perlulah saling menghormati serta menjalinkan keharmonian antara bangsa lain agar dapat menjaga maruah sesama kaum. Hal ini kerana ia dapat menyumbang kepada tercapainya kemajuan dan pembangunan negara di masa akan datang. Kesimpulan yang dapat disimpulkan dalam topik ini ialah kita mestilah memiliki kesepaduan nasional yang baik. Hal ini kerana ia bukan sahaja dapat mengukuhkan hubungan antara etnik yang lain, malah ia juga dapat menjadi tunjang utama dalam kestabilan sosio-politik di masa akan datang dan sekaligus menjadikan Malaysia negara yang stabil. Sekian, itu sahaja dari kumpulan kami. Muazzah, kempis perut. Kempis perut. Cepat kempis perut. Tali butang. Tukar dulu. Tak nak. Tak buat. Sekat. Maka kami, rakyat Malaysia, dengan ini berikrar akan menumpukan sepenuh tenaga. Jangan laju. Duduk. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan sepenuh jiwa dan usaha kami. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan penuh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Pertama, beriman kepada Tuhan.